Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu, alhamdulillah, dan juga kita dapat beriktikaf di masjid ini dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam masjid ini, kita akan sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini iaitu amalan ke syurga. Amalan ke syurga. Apakah amalan yang perlu kita lakukan untuk kita memperoleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua orang nak syurga, tuan-tuan. Tak ada orang yang tak mahu syurga ni, kecuali orang yang tak beriman dengan syurga. Orang tak beriman dengan syurga, orang tak beriman dengan neraka, memang dia tak peduli. Tapi orang yang beriman dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Syurga dan neraka termasuk dalam perkara ghaib, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi tahu dalam Quran, Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu orang yang beriman, dia akan melaksanakan amalan-amalan yang membolehkan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tak beriman, tersedut cerita apalah, dia tak akan buatnya lah. Sebab itu amalan ni datang lepas iman, tuan-tuan. Kita nak cerita amalan ni, nak cerita apa perlu kita buat, amalan dan seumpamanya, dia datang lepas daripada keimanan kepada Allah. Kalau tak beriman, tersedut ceritalah amalan apa pun, tak masuklah hati, tak rasa nak buat. Sebab tu saya teringat ada seorang pakcik daripada Ipoh. Dia tanya saya, sekali itu saya ada program di Gombak, lama dah. Dia pun waktu tu saya ceramah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Dia pun ceritalah pengalaman dia, pak cik tu. Dia kata, "Ustaz, saya ada jiran, Ustaz. Jiran saya baik, bagus, cuma satu je tak pernah pergi masjid. Jadi saya ni bila belajar amar ma'ruf nahi munkar ni, rasa berkewajipan nak ajak jiran pergi masjid. Jadi satu hari dia kata, saya pun ajaklah, jom pergi masjid." Apa jiran dia jawab? Jiran dia kata, kalau semua pakat pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Oh, tu dia. Ni jawapan ni memang heavy betul. Kalau semua pakat pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Makna dia apa? Makna dia bagi dia tak kisah masuk neraka, tak buat soal begitu. Kerana apa dia boleh cakap macam tu? Sebab dia tak beriman dengan syurga dan neraka. Dia tak beriman. Walaupun orang duk sebut, dia tak beriman. Dia duk anggap bahawa tak ada, semua tu tak ada. Jadi bila dia tak beriman, maka tidak ada kekuatan untuk melakukan amalan. Sebab itu amalan, tuan-tuan,
Amalan kita nak bincang ni, dia mula dengan keimanan pada Allah. Sebab tu amalan ke syurga, yang pertamanya adalah mentauhidkan Allah. Itu yang pertama sekali. Tidak ada akidah, tidak ada syurga. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tak mentauhidkan Allah, orang yang syirik kepada Allah, disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Maknanya mati dia tu mati tak beriman. Matinya itu mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Matinya itu mati syirik. Maka Quran kata apa? Allah Taala kata apa? Allah tak ampun dosa orang yang mati syirik. Maknanya finnar khalidina fiha abada, akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Taala boleh ampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah Taala kehendaki. Maknanya di sini apa maksud pada kita? Benda yang paling pokok, benda paling asal dalam hidup kita, kalau kita nak dapat syurga Allah, adalah keimanan dan mentauhidkan Allah. Sebab itu kita tengok 13 tahun di Mekah, ketika mana Nabi dilantik jadi Rasul. Ni mesti orang sambut maulid ni, orang dah sebut pasal Nabi lah kan. Orang dah cerita pasal Nabi, teringat Nabi SAW, Alhamdulillah. Kan? Jadi Nabi ni tuan-tuan, lepas Nabi dilantik jadi Rasul, masa Nabi umur 40 tahun, 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Intipati utama Nabi dakwah di Mekah ni adalah mengajak orang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah itu. Semangat itu yang Nabi bagi. Rintangan macam-macam dihadapi oleh para sahabat. Kekuatan iman yang Nabi tanamkan ke sahabat. Sebab apa? Sebab itu merupakan foundation, merupakan benda asas. Hari ini kita bincang soal masalah sosial. Kita bincang masalah kerutuan akhlak. Tuan-tuan, benda ni tak akan selesai lagi mana tidak ada foundation yang kukuh dalam diri kita. Lagi mana tidak ada keimanan dalam diri kita. Lagi mana tidak ada keyakinan kepada syurga dan neraka. Dosa dan pahala. Pembalasan di akhirat. Tidak ada kekuatan ini, maka akan terus berlaku perkara-perkara keruntuhan moral, sosial dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, bagi penekanan kepada keimanan ni benda nombor satu. Sebab itu Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitab beliau Al-Iman, beliau kata apa? Fa inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rif Allah an tariqil ilmi. Adalah fa inna awwala wajib. Maka sesungguhnya perkara pertama yang wajib kepada setiap orang. Benda the first thing in our life. Benda yang pertama lah hidup kita. Apa dia? An ya'rifallah, untuk kita mengenali Allah. Untuk kenal Allah. Beriman kepada Allah. Macam mana nak kenal Allah? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Itu mestilah tuan-tuan. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu Nabi bila dapat wahyu mula-mula sekali Iqra' kan, Nabi terus buat usrah dengan sahabat, cerita pasal ilmu. Makna duduk majlis ilmu, cerita pasal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tu benda yang paling asas dalam hidup kita. Tanpa iman, maka tidak adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Ataupun orang beramal tapi tak beriman pun tak ada juga. Dia beramal tapi dia tak beriman. Dia buat baik. Berapa ramai orang tak beriman buat baik, tuan-tuan. Kadang-kadang dia lebih baik lagi daripada orang yang beriman. Ada. Dia baik sungguh. Tapi sebab apa? Sebab budaya dia. Dia bentuk begitu dalam diri. Tapi tak beriman, maka kebaikannya tak sampai ke akhirat. Allah bagi atas dunia lah balas kebaikan untuk dia di atas kebaikan yang dia buat. Tetapi tidak sampai. Kalau dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, maka finnari khalidina fiha abada, masuk neraka selama-lamanya. Wal'iyyazubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ada ilmu untuk kita tahu mana ciri-ciri keimanan, mana yang boleh menjejaskan akidah kita kepada Allah. Hari ini macam-macam benda yang berlaku pada hari ini yang boleh menjejaskan akidah. Macam-macam. Yang boleh menjejaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang kadang-kadang dia berlaku melalui perkataan, mulut, hina hukum Allah, melalui perbuatan, melalui i'tiqad. Ini semua perkara yang boleh menghakis, tuan-tuan, menghakis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitu juga benda syirik. Kadang hari ni syirik berlaku mudah aja. Tak ada ilmu memang berlaku. Contoh, hari ni semua orang pakai handphone. Ada tak orang tak ada handphone orang ni? Daripada budak-budak sekolah dah ada handphone kan? Sampailah orang tua. Umur 85 pun tak ada handphone lagi. Cuma handphone hak lama 33 sekupang. 3310. Hak zaman dulu punya kan. Tuan-tuan, ni kadang-kadang banyak berita yang sampai kepada kita dalam handphone ni, mesej ke, WhatsApp ke, apa ke juga, benda-benda yang boleh menggugat akidah. Kalau kita beriman, percaya dengan mesej yang disampaikan. Antara contoh yang berlegar iaitu mesej berantai. Mesej berantai. Mula-mula dia sebut tentang ada seorang syekh ni, Syekh Ahmad Gabak dah. Dia ni katanya penjaga makam Rasulullah dan dia bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi tahu pada dia sekian adalah banyak ada cerita. Last dia kata apa? Sila sebarkan mesej ini kepada 20 orang. Kalau anda sebarkan kepada 20 orang dalam masa 24 jam, anda akan mendapat nikmat. Anda akan mendapat satu rezeki. Orang kata rezeki terpijak secara tiba-tiba. Tapi kalau anda tidak menyebarkannya kepada 20 orang dalam masa 48 jam, anda akan ditimpa bala, musibah. Tu dia, kita bila dapat mesej lagu tu ketak tak kira dah ni. Kalau aku tak sebar ni jatuh bala ni, kita pun sebar. Kita percaya pada mesej ini yang boleh bagi mudarat, yang boleh bagi manfaat. Di mana iman kita kepada Allah? Nampak simple tuan-tuan. Nampak kecil tapi kesan dia besar. Iaitu kita dah lupa kepada Allah Ta'ala. Kita yakin mesej ini boleh bagi mudarat kat kita. Sedangkan mesej itu ada apa? Dia tak ada apa. Tapi kita percaya. Maka ini boleh menggugat iman kita. Ni, sebab tu kena faham tuan-tuan. Banyak benda berlaku hari ini yang boleh merosakkan akidah seseorang itu. Jadi kalau akidah rosak, macam mana nak pergi syurga Allah Subhanahu wa taala? Jauh lagi. Sebab itu benda yang paling asas, benda yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita jauhi perkara khurafat, kita jauhi perkara syirik. Kan? Kalau zaman dulu banyak benda-benda khurafat dan sebagainya, tapi lah ni makin kurang. Tu pun yang kurang-kurang pun ada lagi. Ada lagi tuan-tuan. Ada lagi orang percaya kepada kesialan pada bulan Safar. Bulan Safar bawa bala. Ada lagi orang percaya. Ada lagi orang percaya bila bersalin dapat anak ni, uri tu boleh memberi kesan pada bayi. Uri dah keluar dah kan? Sebab itu ada yang tanam uri tu dengan pen dan pensel. Bila kita tanya pasal apa? Nak bagi budak tu cerdik. Buh pen, buh pensel. Saya kata kalau nak cerdik bukan pen, pensel, buh laptop. Buh komputer riba, buh dalam tu. Nak cerdik sangat. Tak kena mengena. Macam mana dia boleh percaya yang seumpama itu? Ni. Jadi menunjukkan pada kita bahawa keimanan ni nak kena ada ilmu juga. Kalau tidak ada ilmu, dia percaya gitu je. Kalau zaman dulu lah syaklah. Dia percaya pada burung. Orang Arab jahiliah tuan-tuan, memang dia percaya pada burung. Dia kalau nak keluar bermusafir, dia akan tengok burung tu terbang belah mana. Kalau burung terbang belah kanan, maknanya dia boleh bermusafir, itu petanda perjalanan dia baik. Tapi kalau burung terbang belah kiri, maka sial. Dia tak boleh teruskan perjalanan. Dia kena postpone perjalanan dia. Dia percaya pada burung. Itu Arab jahiliah. Mari kepada zaman kita pun ada lagi. Tapi orang kita, masyarakat kita, dia tak percaya lah pada burung terbang kanan kiri. Dia percaya pada burung hantu. Dululah. Atau dia percaya pada bewok yang melintas. Bewok ataupun ular. Ular melintas. Kan? Tengah jalan kan? Oh, dia kata tak boleh. Kena batas balik ya. Tak boleh. Kalau pi juga, problem. Berapa ramai orang ketika nak pi haji kan? Dia pesan apa? Dan keluar rumah jangan pandang belakang. Oh, macam filem ke. Jangan pandang belakang dia kata. Tak boleh, tengok pun tak boleh dah. Patah balik lagi tak boleh. Oh. Kalau tidak, kamu tak sempurna kerja haji kamu. Kamu pergi sana teringat dekat rumah dan sebagainya. Tentu apa kena mengenanya. Tinggal barang, tinggal pasport pula. Patah balik ambil takkan tak patah balik ambil. Tak siap telefon orang, "Oi, hampir ambil Ustaz."
Aku tak boleh patah balik dah sebab aku keluar dah. Siapa kata? Ni kepercayaan yang tak benar dan tak betul. Kalau zaman dulu, masyarakat kita dia percaya pada burung. Burung hantu. Kalau burung hantu bunyi malam Jumaat dekat rumah seseorang, itu petanda apa? Orang dulu lah. Itu petanda orang nak mati. Jadi tiba-tiba malam tu bunyi sungguh burung. Pakat tengoklah rumah siapa yang kurang sihat sikit. Kan? Tengok-tengok nenek. Nenek dah tak larat, penat, lapas pun tak larat. Duk tengok nenek dah rasa. Nenek bila orang pakat tengok kat dia, dia pun terkejut mati. Bila mati orang kata lah, aku kata dah burung hantu dah bunyi. Patut nenek mati. Sedangkan apa kena mengena? Burung hantu tu bukan malaikat maut. Dia bukan tahu apa. Jadi kita meletakkan kesalahan pada dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab percaya secara turun-temurun. Tanpa kita meneliti dari sudut ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Perkara pertama yang perlu kita perteguhkan dalam diri kita adalah keimanan, tauhid kepada Allah. Yang bila Jibril tanya Nabi ni, mal iman? Ya Muhammad, mal iman? Apa itu iman? Kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman pada Allah, kepada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari akhirat dan pada qada dan qadar. Rukun iman disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, baik, itu yang pertama. Amalan ke syurga yang pertama, foundation mesti kukuh, iaitu dari sudut akidah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik terhadap ibu bapa. Itu nama doa. Buat baik terhadap mak ayah. Dalam Quran banyak sebut. Dalam Quran sebut banyak. Antaranya dalam surah Luqman. Bila Allah sebut, inna syirka la zulmun azim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Berkata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Lepas Allah Ta'ala pesan jangan syirik pada Allah, nak tauhid Allah ni kan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah pesan dengan siapa? Buat baik terhadap siapa? Biwalidayhi, dengan dua ibu bapaknya. Lepas Allah Ta'ala sebut kewajipan untuk beriman pada Allah, tidak syirik pada Allah. Nombor dua, lepas pada tu Allah sebut tentang kewajipan untuk buat baik terhadap mak ayah. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Rida Allah Ta'ala terletak pada rida mak ayah. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan mak ayah. Sebab itu persoalan mak ayah bukan persoalan remeh. Persoalan besar dalam kehidupan kita, yang sangat-sangat besar. Hingga Nabi kata dalam sebuah hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tak aku tunjuk pada kamu, aku bagi tahu pada kamu satu dosa besar yang sangat-sangat besar. Dosa besar yang paling besar. Apa dia? Asyirku billah, yang pertama syirik pada Allah, yang kedua wa uququl walidain, yang kedua derhaka kepada mak ayah. Nombor dua, lepas daripada syirik kepada Allah Ta'ala, yang pertama syirik pada Allah Ta'ala, dosa besar yang paling besar. Yang keduanya wa uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Tuan-tuan, hari ni kadang-kadang orang tak perasan dia derhaka. Cara moden, hari ni cara moden. Dia panggil mak dia, mak mai jaga anak. Nak hantar nursery mahal. Anak pun ramai, kata, ayah nak pergi kerja. Nanti bagi gaji kat mak. Oh, mak dah jadi orang gaji, kata. Mak tu dah lah tak larat dah. Kok dah boleh buat ibadat, duduk masjid lama sikit, bertafakur lama sikit, buat baca Quran lama sikit. Dulu dah muda-muda tu dah letih dah membesarkan anak-anak ni. Mai tua ni, mai dah tak larat dah. Mai pula anak pula suruh jaga cucu. Nak kata tidak, kesian kat anak kan, mai jugalah, duduklah.
Jagalah penat, letih apa semua. Yang anak kata, tak apa, aku bagi gaji kat mak aku, sudah. Lagipun bagi gaji kat mak murah lagi pada gaji kat orang lain. Orang lain mahal lagi. Low classnya mak dia, tuan-tuan. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu derhaka, itu nama dia. Walaupun nampak macam tak derhaka, tapi itu derhaka. Soalah kita memperhambakan, memperkudakan dia. Dan apa salahnya, pergi hantar tempat lain, mahal. Oh, jadi mak kita, tak apa. Korbankan mak kita ni. Bagi dia jaga, bagi dia bela cucu, asalkan kita tak hantar ke tempat yang mahal. Kita nak keluar duit banyak kita. Tuan-tuan, kita lupa mak kita lebih berharga daripada segala-galanya. Orang kata tak bau syurga, tuan-tuan. Tak bau syurga. Kalau derhaka kepada ibu bapa. Dalam Quran sebut, mak ayah kita kena buat baik ni. Bukan sekadar mak ayah Muslim. Mak ayah bukan Islam, bukan nak buat baik. Itu dia. Apatah lagi yang Islam. Nak cerita dalam Islam ni, kontak anak dengan mak ayah ni cukup-cukup nak kena ambil berat. Kadang-kadang hari ni ada anak dia jenis balas dendam. Dendam macam mana? Dulu mak aku, ayah aku pernah bela aku, bagi kat nenek. Mai besar-besar aku dah kerja dah, dia mai duduk dekat dengan aku, nak bagi duit kat dia lah. Tidak. Oh, dia balas dendam. Dia balas dendam. Sedangkan dia tak tahu bahawa kewajipan untuk taat, untuk buat baik kepada mereka itu tiada tolak bandingnya. Biarlah apa keadaan sekalipun waktu kecil kita, tapi kita wajib untuk melaksanakan kebaikan pada mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Luqman juga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Allah Ta'ala kata, kalaulah ibu bapa kamu itu, mereka itu tak beriman pada Allah, dan maka nak paksa kamu syirik pada Allah, jangan ikut syirik. Jangan. Maknanya kalau mak ayah nak suruh kita syirik, jangan. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, berkawanlah, berbuat baiklah pada mereka di atas dunia ni dengan baik. Jadi tuan-tuan, walau dia bukan Islam sekalipun, kita tak akan syirik pada Allah, tapi menjadi kewajipan pada kita untuk buat baik kepada mak ayah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kita pastikan kita tak termasuk dalam kategori orang yang menderhaka kepada ibu dan ayah. Baik, itu perkara nombor 2, amalan masuk syurga. Nombor 3, amalan masuk syurga apa dia? Menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Kadang-kadang orang nampak silaturahim ni nampak kecil, benda biasa. No, tuan-tuan, dia benda besar. Silaturahim ni satu benda yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab itu menjadi kewajipan pada kita untuk menghubungkan silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hadis rawahu Imam Muslim. Tak masuk syurga orang yang putus hubungan silaturahim. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga, tuan-tuan, bukan benda kecil-kecil. Hari ini orang putus silaturahim banyak. Bergaduh bab kereta pusaka, dua beradik bergaduh bab kereta pusaka. Masing-masing tak puas hati, masing-masing tak bersetuju. Masing-masing kononnya tak dapat hak yang sepatutnya, bergaduh sakan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan maka sedar ataupun tidak, menghubungkan silaturahim itu merupakan satu kewajipan. Bahkan itu amalan yang boleh ke syurga. Dia banyak kelebihan ni, hubung silaturahim ni. Antaranya tuan-tuan ada 2 benda. Disebutlah hadis Nabi SAW. Iaitu yang pertamanya, panjang umur. Orang hubung silaturahim, umurnya panjang. Allah bagi ekstra. Allah bagi ekstra umur dia pasal apa? Pasal dia hubung silaturahim. Satu. Yang keduanya, apa dia dapat lagi? Orang hubung silaturahim ni, dia dapat rezeki yang murah. Barakah pada rezeki dia. Rezeki dia bertambah. Usia bertambah, rezeki bertambah. Kalau orang putus silaturahim, tuan-tuan, habis. Habis. Dua-dua dia tak dapat. Dia berebut harta, tapi rupanya dia tak dapat bonus umur dia. Dia tak dapat bonus pada rezeki dia, pada harta dia. Maka dia akan mendapat kerugian. Sebab itu, menghubung ke silaturahim ni satu amalan yang memang disuruh oleh Nabi SAW.
Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kenalkan Anas bin Malik. Kenal tak Anas bin Malik? Mak dia nama apa? Mak Anas bin Malik nama apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Pak dia nama apa? Pak dia? Pak dia nama Malik lah, Anas bin Malik. Oh. Anas mak nama Malik, Malik bin Nadar. Tapi pak dia tak Islam. Pak dia tak Islam. Sebab tu kita sebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau pak dia Islam kita sebut radhiyallahu anhuma. Tapi pak dia tak Islam jadi radhiyallahu anhu. Dia masa kecil-kecil duduk dengan Nabi dah umur 10 tahun. Duduk dengan Nabi dah jadi khadam pada Nabi sampai dia umur 20 tahun sampai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Anas bin Malik satu hari tuan-tuan. Mak dia Ummu Sulaim tuan-tuan. Ummu Sulaim. Terkenal juga tu satu tokoh yang biasa kita dengar namanya. Kan? Tak apalah. Anas bin Malik satu hari dia cerita. Hadis ni panjang, saya ringkaskan bagi mafhum saja, bagi makna saja. Satu hari Nabi SAW cakap-cakap dengan sahabat. Sembang-sembang dengan sahabat lah. Nabi selalu duduk dengan sahabat ni. Majlis-majlis ilmu dan sebagainya kan. Lepas tu banyak hadis sebut bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami duduk dengan Nabi. Macam-macam lah hadis macam tu. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi kata apa? Sebentar lagi kamu akan nampak ahli syurga. Saat gini ahli syurga datang. Nabi kata. Sahabat perhatilah siapa dia. Nabi kata ni pakat tengok siapa datang. Tengok. Ada seorang ni rajulun minal ansar, seorang laki-laki daripada ansar. Maknanya dia ni bukan somebody yang dikenali lah, sebut rajulun, seorang laki-laki. Kalau dia mana tokoh yang dikenali sebut nama terus dah. Anda sebut rajulun minal ansar, seorang laki-laki daripada ansar. Mana orang biasalah. Dia sahabat Nabi jugalah, beriman dengan Nabi kan. Tapi biasa. Dia ke hak Nabi sebut ni? Wallahu a'lam. Esok Nabi berbincang lagi dengan sahabat. Berdiskusi lagi dengan sahabat, duduk dalam majlis ilmu dengan sahabat. Lepas tu Nabi kata apa? Sebentar lagi kamu akan nampak ahli syurga datang. Tengoklah. Sahabat perhati Nabi sebut. Tengok orang semalam ada. Laki-laki ansar tu. Dia ke? Duduk hari ketiga Nabi sebut sekali lagi. Bila mana Nabi duduk bincang dengan sahabat, Nabi kata sebentar lagi kamu akan nampak ahli syurga datang. Sahabat tunggu tengok orang semalam tu, orang laki-laki ansar tu datang. Confirm dia. 3 hari betul-betul Nabi sebut dia main. Nabi sebut dia main. Nabi sebut dia main. Maknanya dialah yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Lepas Nabi bincang dengan sahabat, Nabi membangun. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik kata apa? Amru bin Al-As. Dia terus pergi jumpa laki-laki tadi ni. Laki-laki ansar tu. Amru bin Al-As. Kenalkan Amru bin Al-As? Soal lagi sahabat Nabi SAW. Amru bin Al-As ni masa jahiliah dia. Dia memang menentang Islam. Dalam masa jahiliah dia belum beriman tu. Dia antara orang yang terlibat sebagai utusan Quraisy membawa hadiah ataupun rasuah kepada Raja Najasyi. Waktu itu kan umat Islam berhijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama umat Islam ke Habsyah. Jadi orang Quraisy ni tak puas hati. Dia pun tak mau orang Islam dapat perlindungan di Habsyah. So dia hantar utusan Quraisy waktu itu Amru bin Al-As antara utusannya. Dia waktu itu dia tak beriman lagi. Apatah lagi dia pula Amr bin Al-As kebetulan dia duk rajin pergi ke Habsyah ni, dia ada hubungan rapat sikitlah dengan Najasyi. Jadi depa pun orang Quraisy pun hantar dia lah. Hantar dia lah dengan tujuan dia boleh mempengaruhi Najasyi. Bawa pula hadiah nak bagi kepada Najasyi. Itu bukan hadiah lah, walaupun panggil hadiah tapi dia adalah rasuah. Dia bukan masalah nama kan. Masalah tujuan dia. Dia buat apa? Bagi hadiah ni untuk dihalau umat Islam. Mana ada timbal baliknya. Itu bukan hadiah. Itu adalah rasuah. Kadang-kadang orang buat rasuah dia rasa biasa. Ya, selamba tak ada masalah apa. Sedangkan Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Nabi sebut. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah kepada orang yang terlibat dengan rasuah. Baik perasuah atau penerima rasuah. Berat tuan. Bukan benda kecil. Kadang-kadang kita nampak isu tu isu kecil. Macam riba ke? Kih riba kan. Orang nampak isu kecil ya kih riba. Sedangkan Allah sebut dalam Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba.
Dan Allah dan Rasulnya isytihar perang terhadap orang yang terlibat dengan riba. Lah hadis sebut apa? Dosa riba 36 kali ganda lebih besar daripada dosa zina. Zina tu dah besar dah tuan-tuan. Zina tu dosa besar dah. Riba ni 36 kali ganda lebih besar. Tapi orang hari ni tak peduli, yang terlibat dengan skim cepat kaya, riba tu. Pelaburan yang menjanjikan keuntungan secara tetap setiap bulan, riba tu. Dia melabur, konon melabur 10,000, tiap bulan dapat 1,000 selama 2 tahun. Gitu. Itu riba, jelas-jelas riba. Tapi lah ni orang kita masuk. Asalkan nampak macam boleh duit, masuk. Dia tak pedulilah halal haram, sedangkan dosa dia sangat-sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi balik cerita tadi, Amr bin Al-As memang dia bawa hadiah ni. Rasuah lah bagi kat Najasyi. Tapi Najasyi ni orang cerdik tuan. Dia bukan senang dipengaruhi. Najasyi ni dia tak teruja dengan rasuah yang diberi pada dia. Orang yang bodoh yang terima rasuah ni. Orang yang tak ada prinsip tuan. Najasyi orang hebat. Dia tak terima mudah-mudah. Walaupun dia nak dirasuahkan, no. Dia nak cek dulu. Betul tak orang Islam ni? Lalu ketua rombongan Ja'far bin Abi Talib yang berjumpa dengan Najasyi, bincang. Lah kali ringkas ceritanya bahawa Najasyi puas hati, Najasyi membenarkan umat Islam mendapat perlindungan duduk di Habsyah. Maka Najasyi kata, pulangkan hadiah orang Quraisy tadi. Itu. Dibagi balik yang kata rasuah tadi. Dia tak ambil sebab dia ada prinsip. Sebab tu Najasyi tengok last kali masuk Islam. Orang yang hebat lagu ni, dia pun satu berfikir. Lah kali Najasyi masuk Islam. Sebab itu, yang adanya pensyariatan salat jenazah secara gaib. Salat jenazah secara gaib. Kali pertama, Nabi SAW salat jenazah secara gaib kepada jenazah Najasyi yang meninggal dunia. Itu kes lah. Sebab itu hari ini, bila mana kalaulah jenazah meninggal di Johor tu, kita tidak berkesempatan nak pergi. Boleh. Kita tunaikan solat jenazah secara gaib. Maksud solat jenazah secara gaib ni macam mana? Jenazah tak ada depan kita. Itu je beza dia. Jenazah tak duduk depan kita. Duduk jauh. Jadi kita solat 4 takbir juga. Niat kepada jenazah tersebut. Baik. Balik pada Amr bin Al-As. Lepas tu dia masuk Islam sama Khalid Al-Walid. Amr bin Al-As, dia pun bangun. Lepas Rasulullah bangun, dia pun bangun. Pergi cari laki-laki Ansar tadi. Dia nak jumpa. Dia nak tengok apa amalan laki-laki Ansar ini. Yang sampai Nabi sebut 3 hari berturut-turut ahli syurga. Makna dia ni ahli syurga. Apa amalan dia? Apa istimewa dia? Tuan-tuan. Lalu Amr bin Al-As dia minta izin nak bertamu di rumah kawan ni. Bertamu ni bukan nak bertamu sangat ni, nak tengok. Nak risik. Apa amalan dia ni yang hebat sangat ni, yang dijanjikan syurga, dapat syurga ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masuk waktu lah. Belum lagi. Dengar macam azan kat mana? Kat mana azan? Handphone. Awal handphone azan ni. Kan? Dengar azan lah. Ni semua azan belakang. Handphone azan. Kan? Kalau 10 handphone azan. Tak tahu mana satu. Banyak azan awal apa tu? Kan? Pernah sekali berlaku kan? Bulan puasa. Oh ni cukup bahaya. Bulan puasa. Kan? Biasanya awal puasa ni kita dekat-dekat nak buka puasa tu dia Allah taklah. Taklah bergayak lah. Kan? Jadi pernah berlaku Tok Bilal silap azan 10 minit sebelum masuk waktu. Kan? Dengar azan, tu dia pergi minum. Rupa-rupanya lepas azan, sekali azan senyap. Pasal apa ni? Mikrofon rosak ke? Pergi tengok jam lah, buka-buka TV lah, tak lagi 10 minit lagi. Jangan main, batal puasa dia. Ada orang semangat sangat nak buka puasa ni dengan pegang ni. Tok Bilal pergi. Kan. Dia minum dah. Keluar minum. Rupanya Tok Bilal tu baru testing 1, 2, 3. Baru nak test mic.
Tak masuk lagi 5 minit lagi. Dia dah minum lah. Ini cukup bahaya. Kalau bulan puasa, tuan nak kena jaga elok. Kalau bulan puasa, nak kena berhati-hati. Jangan sampai kita terlacak. Macam tadi dengan azan tadi kan. Buka-buka radio azan. Minum. Rupanya, no. Radio Johor. Memang dia azan awal. Dia awal pada kita. Kan? Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Amr bin Al-As ni pun dia bertamulah di rumah kawan ni. Tidurlah, tidur situ lah. Orang kata tidur-tidur ayam lah. Tidur ayam, bukan tidur sangat pun. Tidur, tengok apa dia ni beramal. Tengah malam dia bangun. Dia bangun. Bangun-bangun dia kata apa? Subhanallah. Dia tidur balik. Amr Al-As ingatkan dia bangun terus buat qiyamul lail sepanjang malam. Pokoknya dah. Dia tidur balik. Duduk kejap, tengok lagi kok dia bangun pula. Betul dia bangun pula. Bangun-bangun. Subhanallah. Tidur balik. Lah. Amr bin As tunggu lagi. Tunggu tak bangun dah. Dia bangun dekat-dekat dengan subuh. Dekat-dekat subuh baru dia bangun. Bukan bangun lepas subuh. Lepas subuh tu kita. Kan? Dia bangun. Tapi taklah bangun awal sangat. Makna sepanjang malam qiyamul lail dah. Sedangkan sahabat lainlah hebat lagi. Ada yang qiyamul lail begitu hebat. Dia ni kira sikit je lah sebelum subuh kan. Tak lama sebelum subuh dia bangun. Jadi maknanya Amr bin Al-As fikir apa amalan dia ni kalau ikut qiyamul lail biasa-biasa saja. Biasanya qiyamul lail tu yang nampak kita kata sesuatu yang membawa seorang itu ke syurga Allah Ta'ala kalau dia melaziminya dengan betul-betul ikhlas pada Allah. Tapi nampak dia qiyamul lail biasa-biasa saja. Tengok esok kot dia ni rajin puasa kot kan. Tengok esok tuan-tuan tak puasa pun. Dah. Apa amalan dia ni? Kau tengok amalan mana taklah. Kita kata macam orang lain juga lah. Taklah hebat sangat special. Tapi pasal apa Nabi kata dia ni ahli syurga? Itu persoalannya. Selidik tuan-tuan. Kaji punya kaji. Rupa-rupanya Amr bin Al-As baru dapat tahu. Baru dapat satu kesimpulannya. Rupa-rupanya dia ni apa kelebihan dia yang melayakkan dia dijanjikan syurga. Rupa-rupanya dia ni dari hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan sama manusia cukup cantik, tip-top tuan-tuan. Dia ni hubungan dengan orang cukup bagus. Cukup bagus. Tak ada nak dendam dengan orang, tak ada nak iri hati dengki dengan kejayaan orang, tak ada. Dia tupang gembira, tupang seronok. Kan kalau orang duk marah dia apa pun dia maafkan. Rupa-rupanya keistimewaan dia tuan-tuan yang melayakkan dia mendapat ahli syurga itu adalah hubungan dia sesama manusia ataupun kita kata persaudaraan tadi yang dibina, silaturahim yang dibina itu. Itulah kekuatan pemangkinnya. Tuan-tuan, ada satu cerita yang berkaitan dengan perkara ini yang boleh kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Apa ceritanya? Untuk mengetahui cerita tersebut, insya-Allah kita akan sambung selepas azan Isyak. Sebab dah masuk waktu tadi ni, jadi kita bagi laluan terlebih dahulu untuk azan Isyak. Insya-Allah tuan-tuan, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas azan Isyak insya-Allah untuk kita sambung kembali cerita kita tentang bagaimana amalan-amalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berehat terlebih dahulu untuk bagi laluan terhadap azan insya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung perbincangan kita tentang amalan-amalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada kisah tadi tuan-tuan menunjukkan kepada kita bagaimana menghubungkan persaudaraan itu, silaturahim itu, hubungan sama manusia itu bila dijaga, ianya akan membawa kebaikan yang sangat-sangat banyak. Kadang-kadang kita malu pada semut tuan-tuan. Semut. Allah Ta'ala cerita dalam suratul Naml. Suratul Namli, surah semut. Ayat ke-18. Surah yang ke-27 dalam Quran, ayat ke-18. Hatta idza atau ala wadin namli, apabila mereka datang kepada lembah semut sebab dia Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya, qalat namlatun udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bila mana tentera Nabi Sulaiman sampai satu lembah semut, kawasan semut,
Maka salah seekor semut menyatakan kepada rakan-rakan teman-teman dia, masuk rumah masing-masing, masuk sarang masing-masing. Kerana sebentar lagi tentera Nabi Sulaiman akan datang. Takut mereka pijak kita, langganan mereka tak sedar kita ada, kita kecil. Kan? Jadi di situ, Syekh Sya'rawi dalam kitab tafsir beliau kata, di situlah hebatnya kehidupan semut. Semut ni dia bekerjasama cukup hebat. Hubungan dia sama-sama dia cukup cantik. Menyebabkan dia sentiasa tolong-menolong di antara satu sama lain. Dia tak dengki-dengki dah. Tak ada, biar dia mati ya, aku selamat sudah. Tak ada macam tu. Dia akan pastikan dia selamat, yang lain pun selamat. Cantiknya hubungan sama-sama dia. Sebab tu kalau kita perhati semut ni kecil ya. Tetapi kita boleh ambil pengajaran besar daripada semut. Rumah tuan-tuan ada semut tak? Ada semut? Atau tak ada semut? Semut ni di mana saja ada kan? Cuba kita tengok. Semut kalau jumpa sama-sama dia buat apa? Dia salam. Cium pipi. Dia salam kan. Dia jumpa ya, pam salam. Lagi jumpa anda pula, salam pula. Dia tak ada. Jumpa, ini pusing kot lagi. Itu kita. Jumpa tak kenal ni pusing, kona kan. Dia tak. Jumpa ya, salam. Jumpa ya, salam. Kalau 100 ekor dia jumpa, 100 ekor lah dia salam. Itu dia yang kita sebut. Sebab tu hubungan dia kuat. Hubungan dia kukuh. Hari ni kalau orang buat kartun ke, orang nak tunjuk apa kita kata, nak tunjuk kepada kerjasama, kan? Orang akan tunjuk semut. Ada elam pada semut. Memang semut kerjasama dia kukuh sungguh. Sebab apa? Sebab dia ada kasih sayang di antara dia. Dia ada hubungan persaudaraan yang sangat-sangat kukuh. Sedangkan itu semut dia tidak ada akal. Sedangkan manusia ni Allah Ta'ala dah bagi tahu lama dah. Hadis Nabi contohnya, Nabi kata apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga lagi mana kamu tidak beriman. Itu pertama. Maknanya nak masuk syurga kena beriman. Macam kita sebut tadi lah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Nabi kata, dan kamu tidak dianggap beriman selagi mana kamu tidak ada kasih sayang sama-sama kamu. Nampak tak tuan-tuan? Kasih sayang itu, persaudaraan itu merupakan elemen penting ke arah keimanan, dan iman masuk syurga. So dia ada rentetan, ada rangkaian yang kukuh, iaitu kasih sayang pergi kepada iman, iman pergi kepada syurga. Itu syarat. Tapi kalau tak ada kasih sayang, tak ada keimanan. Macam mana masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Lalu hadis itu juga Nabi kata apa? Awala adullukum alai syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu, aku ajar pada kamu satu perkara yang kalau kamu buat perkara ini boleh menjalinkan kasih sayang di antara kamu. Apa dia? Afsyus salam bainakum, tebarkanlah ucapan salam di antara kamu. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Nabi dah bagi tips dah kepada kita, cuma nak beramal ataupun tidak. Itu amalan ke syurga. Itu antara amalan ke syurga, memberi salam. Jumpa orang kenal ke, tak kenal ke, ambil resam semut tadi. Ambil contoh semut. Dia kan kenal, takkan 100 ekor dia kenal belaka? Tak. Kan? Dia tak kenal semua. Tetapi dia begitu akrab, berjabat tangan lagi. Tak tahu lah jabat tangan macam mana kan. Tapi maknanya, dia akan bertemu juga. Kita tuan-tuan, paling tidaknya jumpa, Assalamualaikum. Jumpa aja, Assalamualaikum. Ini hak Nabi pesan pada kita. Kalau semut yang tidak ada akal tu dia boleh buat, maka kita lagi-lagi lah yang Allah Ta'ala bagi akal fikiran kepada kita untuk kita dapat melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Untuk kita menebarkan ucapan salam sama kita. Bahkan itu merupakan termasuk dalam kewajipan orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Hakul muslim alal muslim. Antaranya raddus salam, iaitu menjawab salam. Salam itu penting. Baik. Bukan sekat orang hidup, orang mati pun kita bagi salam. Orang hidup dah lah, orang mati. Lalu kat kubur kita baca apa? Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Ya al-kubur tu mudah sangat. Assalamualaikum ya al-kubur. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tu kat orang mati. Kat orang mati pun bagi salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami sesungguhnya akan menyusuli kamu. Itu dia. Ini maknanya kita nak kena ingat. Ada orang sebut kat saya, Ustaz boleh tak kita bagi salam yang pertama, yang kedua tak baca tak apa tak? Saya kata pasal apa? Dia yang kedua tu rasa gerun. InsyaAllah kami menyusuli kamu. Ish, rasa gerun. Nak bagi salam tak apa lagi. Hak dua tak mau sebut. Kan? Kita sebut itulah dapat memberi keinsafan pada kita.
Kan? Kurang-kurangnya tuan-tuan kita ingat nak mati. Kita kalau lari pun nak mati. Nak menyorok tak mana pun tak boleh. Mati kalau menyorok. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu cuba nak lari daripadanya, kamu tak dapat lari. Kamu nak lari dari kematian itu tak dapat. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan datang bertemu dengan kamu. Sebab itu tanda kiamat yang paling hampir dengan kita. Hari ini orang bincang tanda-tanda kiamat kan. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang paling hampir dengan kita adalah mati. Besok dalam rancangan NLKO besok di TV9 saya akan bincang tanda-tanda kiamat. Live besok. Kan tanda-tanda kiamat sambung. Sambung hari itu dah 2 minggu hari itu bincang tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman, Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Besok sambung lagi tanda-tanda kiamat ni. Jadi sebenarnya dalam kita duk bincang tanda-tanda kiamat itu kita tak sedar tanda kiamat yang paling hampir dengan kita. Ini disebut sebagai al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, mati. Sebab kita tak tahu nak mati bila. Tak tahu. Baru ni pelajar-pelajar Malaysia di luar negara berapa orang meninggal. Ya? Aksiden lah. Tak tahu. Baru ni di Gua Musang. Aksiden juga. 6 satu keluarga kan. 6 satu keluarga. Habis. Tak tahu. Dia pun tak tahu nak mati waktu tu. Memang tak tahu. Jadi, itu tanda kiamat yang paling hampir dengan kita tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kita kena buat persiapan dan juga persediaan. Bagi salam pada orang mati itu pada jenazah pada apa? Pada kubur. Lalu tanah perkuburan itu dapat memberi keinsafan kepada kita. Jadi hubung silaturahim itu termasuk dalam perkara bawa kepada syurga Allah Ta'ala. Semua hadis yang kita baca tadi. Ada satu cerita nak kongsi dengan tuan-tuan. Cerita benar. Satu ketika waktu saya bawa kereta daripada Pahang balik KL lah. Tiba-tiba dapat panggilan telefon. Anak murid saya dalam telefon. Dia orang Kedah. Dia kata, Ustaz nak bagi tahu ni. Saya kata beritahu apa? Mak menakan saya meninggal. Orang Kedah panggil mak menakan ni. Mak menakan tu maksud mak saudara. Ibu saudara. Dia panggil mak menakan. Mak menakan meninggal, Ustaz. Saya pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma Ustaz nak tanya Ustaz sikit. Apa dia? Mak menakan saya. Masa nak korek kubur tu, mak menakan meninggal ni, kubur dia dikorek sebelah kubur mak menakan saya Ustaz. Mak menakan tu siapa? Mak kepada mak saudara dia siapa? Mak menakan. Siapa dia? Nenek dia lah. Ada orang dia jenis passion kot jauh kan. Kita pun macam tadi fikir seperti dia mak saudara ni. Mak menakan ni siapa ya? Nenek lah. Ada orang dia suka, orang kata dia pergi kot jauh. Abang nenek lagi senang. Macam ada seorang tu. Dia tanya saya. Saya ingat lagi. Ustaz, saya ada mak kandung, okey. Mak kandung saya ada kakak kandung, okey. Kakak kandung dan mak kandung saya itu ada anak kandung. Anak kandung, kak kandung, mak kandung saya itu dengan saya boleh kahwin atau tidak? Tu dia soalan. Tu saya tanya siapa mengandung? Duk kandung siapa mengandung? Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya apa hubungannya? Apa hubungannya? Sepupu. Tapi dia nak pergi sepupu tu dia pusing. Habaklah sepupu, senanglah ceritanya. Boleh kahwin ke tak? Bolehlah sepupu, boleh kahwin. Tapi dia cerita tu panjang, kita mikir pun pening tak nak sampai. Ada orang pasien tu. Lepas tu dalam kes ni saya kata lah, nenek kamu kah? Kalau orang kena panggil tok. Tok orang kena panggil tok. Di sini panggil nenek lah. Tok kamu kah? Kubur tok kah? Kubur tok lah. Awaknya. Yalah masa mak saudara tu korek mak menekan tu. Korek kubur tu sebelah kubur tok. Tok mati lama dah. Kat 20 tahun dah mati. Tapi Ustaz, bila korek kubur tu, kubur sebelah kan, kena sikit kubur tok tu. Tengok Ustaz, kain kapan pun duk elok lagi. Walaupun dah 20 tahun meninggal. Kain kapan pun duk elok lagi. Tu nak tanya Ustaz yang tu, apakah amalan tok saya Ustaz?
Saya kata, manalah saya tahu. Tu tok kamu, bukan tok saya. Ada dia tanya kita apa amalan. Mana kita kenal tok dia? Kita tak tahu tok dia siapa. Kan? Cuma nampak macam cerita tu nampak baguslah. Nampak suasana cerita tu nampak tanda baik lah. Saya pergi tanya dia balik. Saya kata ginilah. Kamu cuba perhati kan. Kamu biasa kot duduk dengan tok biasanya kan. Cucu dengan tok ni biasa rapat. Biasalah dia kata kecil-kecil dulu. Cuba kamu ingat-ingat dah. Apa amalan special tok kamu ni? Dia kata tok saya orang biasa ya Ustaz. Orang kampungnya. Betul lah orang biasa. Kot lah mana nak tahu. Kot special kot mana kan lebih daripada yang lain kan. Dia pun fikir. Bila fikir-fikir. Baru dia kata, ada satu Ustaz. Ada satu. Saya perasan lah. Hal lain tak tahu. Hal lain tak tahu. Yang saya perasan. Ada satu. Apa dia yang satu tu? Tok saya ni, dia berai pada tetamu ni memang first class. Mana dengar orang lah. Kau tetamu main rumah ni, Allahu Akbar, dia layan cukup bagus. Apa yang ada dia keluar. Walaupun dia bukan orang senang, orang susah. Tapi apa yang ada dia akan kongsi. Dia tak makan, tak apa bagi tetamu. Dan dia dengan orang di kampung, orang pakat kenal dia. Dia ni jenis tak musuh dengan orang, tak berdendam dengan orang, tak dengki dengan orang. Orang nak kata kat dia pun tak apa, dia senyum je. Tak ada apa. Dia ni kira tak ada masalah dengan orang. Di situ tu. Baik kot. Tetamu datang, memang tip-topnya layanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita nampak benda tu kecil. Tapi benda itu besar. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Dia termasuklah mengerapatkan hubungan sesama Muslim, sama manusia, persaudaraan yang dieratkan. Saya kata dekat dia, Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah mengetahui perkara sebenar. Tapi kita nampak, itulah kot amalan dia yang special. Kalau kita nak relate dengan hadis yang saya baca tadi ni, ahli syurga tu kan, ni mungkin kita tak tahu hakikat sebenar, Allah Ta'ala yang mengetahui, tapi mungkin itu dia punya kelebihan dia, hubungan dia dengan manusia tip top, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang hidup ni bagaimana dia dah mati, tapi ada kebaikan-kebaikan yang menyusuli dia lagi ketika mana dia berada di alam barzakh, apatah lagi ketika mana berada dibangkitkan di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, itu kehebatannya. Sebab itu kita kena ada ilmu baru kita tahu. Rupa aku ingat benda sikit ni, benda simple ya. Kadang-kadang kita dengan manusia ni, kesalahan dengan manusia banyak sungguh. Kita dengan Allah Ta'ala kadang cantik bagus, sembahyang bagus, apa semua bagus kan. Tapi dengan manusia kita tak jaga. Rosak juga. Ada orang baik dengan manusia, baik sungguh. Tapi dengan Allah tak jaga, sembahyang tak buat apa semua. Rosak juga. Maka dengan sebab itu, hablum minallah nak kena bagi cantik. Hablum minan nas pun nak kena bagi cantik. Kalau hablum minallah cantik, hablum minan nas tak cantik, dia akan muflis juga di akhirat. Muflis. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapa itu golongan muflis? Kamu tahu tak? Sahabat kata, al-muflis ni hak kami tahulah, man laisa lahu dirham wala mata'. Orang yang tak ada duit. Tak ada dirham, tak ada duit lah. Kalau kita tak ada duit, hutang pula. Kata tak ada, pom tak ada. Kan? Jadi, apa kata Nabi? Bukan yang tu. Bukan yang tu. Muflis ini, man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin, wa zakatin, wa siyamin, wa sadaqatin. Seseorang yang datang di hari akhirat esok dengan membawa pahala. Pahala salatnya ada, pahala puasanya ada, pahala zakatnya ada, pahala sedekahnya ada, macam-macam pahala dia bawa. Tetapi rupa-rupanya atas dunia waqad syatama hadza. Atas dunia ni dia jenis kutuk orang tu, dia umpat kawan ni. Zalama hadza, dia zalim orang itu. Dia rampas hak orang itu, dia hutang tak nak bayar. Semua masuklah kesalahan-kesalahan sama manusia. Apa kata Nabi? Fatukhas min hasanatihi lahum, akan diambil segala amalan kebajikan dia tadi, yang kata pahala-pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, apa semua tadi, diambil pahala itu untuk dibayar dosa yang dilakukan sesama manusia, maka diberi pada orang. Ada buat salah. Bagi, habis. Habis dah pahala bagi ni, tapi dosa tak habis dengan manusia ni.
Lepas tu buat macam mana? Fatuqas min sayyi'atihim lahu, diambil dosa-dosa orang itu dibagi kepada dia. Oh, muflis sungguh tuan-tuan. Negatif terus. Maka dia kata Nabi akan dihumbankan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka di situ menunjukkan kepada kita benda ni bukan benda kecil. Benda ni benda yang besar. Ada orang zalim cara dengan manusia ni macam-macam. Ada orang hutang tak nak bayar. Saya jumpa satu kes tu. Satu kes tu, ada seorang ni, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kawan saya berhutang. Kalau saya buat, dia tak nak bayar. Masalah dia tak nak bayar, Ustaz. Saya tahu dia ada duit, tak nak bayar. Masa berhutang lu cantik, elok nak bayar, cukup lihat. Boleh tak saya ni filekan di mahkamah? Adakah itu maknanya memutuskan silaturahim? Dia kata. Sebab bila kita file di mahkamah, timbul clash lah kan? Mesti timbul clash punya kan? Adakah dia dikira memutus silaturahim? Tapi dia tak nak bayar hutang saya. Dia kata. Saya pun tanya dia. Saya kata, tak ada masalah kalau kamu nak tuntut hak kamu. Itu tak dipanggil memutus silaturahim. Itu hak kamu. Dia tak nak bayar. Cara elok boleh secara undang-undang. Banyak mana kawan kamu hutang kamu ni? Banyak ke? Saya tanya. Tak banyak, Ustaz, sikitnya. Banyak mana? Ada 500,000. 500,000 sikit. Kan? Tak, kawan saya tu bisnes, Ustaz. Saya tak ada duit. Kita pun bagilah hutang dulu. Harapan kawan. Dia bagi 500,000 lah. Lah ni dia bagusnya bisnes, beli kereta cash, beli macam-macam untuk isteri dia, untuk. Tapi saya minta balik selesai nak guna duit, dia tak bagi. Bagi alasan macam-macam, tak nak bayar. Oh, ada lagu ni, tuan. Ni sub muflis di akhirat esok ni. Dia kena bayar dengan pahala, berat tau. Jangan main-main. Dan hutang ni pula, dia ke kesalahan sama manusia ni. Kata tambah yang disengajakan, berat. Hingga disebutlah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Yughfar li syahid kullu dain illa kullu dham illa dain. Yughfar li syahid kullu dham. Diampunkan bagi orang mati syahid di medan perang. Orang mati syahid fisabilillah tu diampunkan semua dosanya illa dain, kecuali hutang. Hutang tergantung. Sebab tu zaman Nabi sendiri bila ada jenazah mari, Nabi tanya lu, ada hutang tak? Oh tak ada, Nabi akan solat jenazah. Tapi bila Nabi tanya ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Nabi kata tak apa, kamu pergilah solat jenazah. Nabi tak solat. Hingga ada sahabat kata, Rasulullah, saya akan bayar hutang ni. Baru solat. Maknanya, di sini Nabi nak menunjukkan kepada kita betapa hutang ni jangan main-main. Bukan benda kecil. Sebab dia melibatkan kesalahan sama manusia. Kesalahan dengan Allah Ta'ala pun kita kena tunaikan. Kita kena bayar. Kita kena minta ampun. Dengan manusia pun kita kena tunaikan hak dia. Kalau hak dia kita ambil dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan, nak masuk syurga tu ada amalan-amalan tertentu. Amalan-amalan yang kita perlu buat banyak lagi sebenarnya. Amalan-amalan nak masuk syurga ni. Tapi saya rasa cukuplah sekadar itu sebahagian daripadanya. Kalau banyak sangat pun tak ingat pula kan. Kurang-kurangnya kita ambil hari ni berapa? Baru 3. Apa yang ketiga tadi? Yang pertama, tauhid kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, buat baik pada apa? Yang ketiga, silaturahim. 3 ni yang kita ambil. Banyak lagi sebenarnya ni yang saya nak bincang, tapi cukup 3 ni. Takut lupa. Kan? Balik-balik start kereta hilang lurus satu, tinggal 2. Sampai di rumah, isteri tanya, abang belajar apa hari ni? Ada 3 amalan ke syurga. Apa dah abang? Lupa belakang lah. Diluruh semua lah. Oh, tadi ingat. Kan? Lupa. Jadi kita ambil sikit. Yang 3 tu kurang-kurangnya kita ingat betul. Tauhid kepada Allah Ta'ala, jangan syirik. Yang kedua, buat baik pada mak ayah, jaga elok, jangan derhaka. Yang ketiga, hubungan silaturahim, tuan-tuan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Nabi, tak masuk syurga ni orang yang putus hubungan silaturahim. Ni mana hubungan kita sama-sama manusia. Itu 3 benda, insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian kita pada malam ini mendapat manfaat. Jadi sebelum saya akhiri, saya buka soalan pada tuan-tuan. Siapa nak tanya apa, dipersilakan. Sila, ada apa soalan nak tanya? Soalan kita buka sampai pukul 10. Ada? Soalan terbuka, open. Sama ada berkaitan dengan tajuk ataupun luar tajuk pun tak apa. Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Orang kita berhutang, memang yang pertama sekali kita kena carilah. Jangan kita assume, alah sikitnya, nah. Sebab tu kalau boleh, yang pertama sekali tuan-tuan, kita kalau ada diary, kalau orang dulu ada buku 555 ke apa? Dulu kan, buku kecil tu kan. Dia akan tulis, kena tulis. Kalau kita hutang, kena tulis tuan-tuan. Simpan di rumah tu. Kalau jadi apa-apa pada kita, waris kita boleh tengok. Oh, ayah ada hutang sekian-sekian. Ayah ada hutang. Kan? Tengok-tengok balik, oh, lama ada hutang ni tak bayar lagi. Kena kita cari. Baik, jadi maknanya yang pertama sekali kita kena cari. Tak jumpa, pindah dah. Cari warisnya. Waris pun tak jumpa, tak ada dah. Dia lu bukan ada waris, batang kara ya. Lepas tu dia merantau pergi mana, tak tahulah, kata pergi luar negara, tak pakai tak tahu, hidup mati, tak tahu dah. Memang tak jumpa dah. Tak tahu. Tentang kita macam mana? Kata kita hutang 1,000. Kita ambil 1,000 tu, kita letaklah mana-mana sedekah fi sabilillah, kita niat bagi pihak dia. Niat dia. Ditakdirkan satu hari kita jumpa dia pula, bagi balik. Kita bagi kat dia. Tukar sedekah je lah. Tapi kita cari tak jumpa. Memang tak jumpa. Cari pun tak jumpa. Jadi kita keluarkan, kita niat untuk dia insya-Allah, maka di situ boleh, mudah-mudahan itu sudah selesai insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Ya. Baik, hutang ni sama ada dengan orang Islam atau dengan orang bukan Islam, wajib kena bayar. Hutang is hutang. Orang bukan Islam pun ada hak dia ya. Ada hak dia yang perlu ditunaikan. Tak boleh dia bukan Islam ikut suka kita. Nak ambil duit dia ikut suka, tak boleh, tak boleh. Tetap haram, tak boleh. Jadi bila kita berhutang, wajib juga kita kena bayar walaupun dia non muslim sekalipun. Sebab dia bukan kafir harbi ya. Dia bukan kafir harbi, dia kafir zimmi dia panggil. Yang duduk bersama-sama kita, kan? Duduk secara aman. Baik, lain soalan. Dari? Tak ada. Okey. Baik, kalau tak ada apa kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, salah-salah saya pemaaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.